Dan itulah pertemuan ni bagi kami sangat penting sebagai satu suntikan semangat dan juga peluang untuk kami bertukar fikiran dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang dasar dan juga perancangan parti dalam menghadapi PRU ke-15 yang boleh jadi pada bila-bila masa daripada sekarang. Dan mungkin saya akan buka lah ke persoalan daripada pihak media untuk boleh bertanya terus kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau boleh kita make it short and precise supaya kita ada peluang untuk semua tanya semua sikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat khususnya pada pihak media yang saya fikir sentiasa memberi ruang kepada kami di Perlis. Saya amat hargai, kami semua amat hargai. Dan hari ini Alhamdulillah kita menyambut kedatangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di negeri Perlis ni. Walaupun dah lama tak datang Datuk Seri, dah lama, tapi memang kerana kita juga menyanjungi komitmen oleh ADUN dan Ahli Parlimen dan juga gerakan keadilan secara keseluruhannya untuk membawa ke depan isu-isu rakyat. Mutakhir ini yang paling membimbangkan selepas pembukaan ekonomi, kita melihat kerajaan negeri kurang capna, lebih-lebih lagi dari segi pengenalan cukai tanah yang sangat tinggi dan tidak mengambil kira keperluan untuk melindungi masyarakat yang daripada golongan B40 dan M40. Jadi kehadiran Datuk Seri Anwar adalah lebih bukan sahaja menyuntik semangat tetapi juga untuk mengambil kira mengambil kira isu-isu terkini daripada negeri Perlis sebelum beralih ke negeri Kedah esok. Di pimpinan kita, kalau dilihat di sini, kita cuba mewakilkan semua segmen. Saudara mengetahui daripada satu pengarah komunikasi pada warga Siam, saya mahu kita garapkan ke semua usaha ini kerana isu rakyat yang kita perjuangkan termasuk segmen-segmen yang mewakili ke semua segmen di negeri Perlis penting bagi menyelesaikan atau berusaha untuk menyelesaikan masalah dan membawa masa depan yang lebih baik, sama ada Perlis yang lebih baik ataupun tema yang disukai oleh YB Astro Better Perlis tapi itulah yang saya fikir kita mahu lakukan dan kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar kerana walaupun Perlis ini bukan sahaja salah sebuah negeri di zon utara tapi sangat istimewa buat kami. Okey, terima kasih. Saya ucap terima kasihlah kepada pimpinan Perlis dan cabang dan ranting, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang telah menjalankan tugas mereka dan menyantuni rakyat. Dan dalam masa singkat pun saya tengok isu-isu rakyat itu dibangkitkan. Soal cukai tanah seperti yang disebut tadi, soal tol, soal beberapa projek terbengkalai yang tidak dijawab dengan memuaskan, dan soal bencana peluang pekerjaan yang lebih banyak dan pengangguran, masalah kemiskinan, masalah harga barang, kos sara hidup. Itu saya bangga kerana rakan-rakan kita di sini lebih menumpukan soal masalah atau yang dihadapi oleh rakyat. Okey. Nak maklumkan juga bagi zon utara dan seluruh Malaysia sebenarnya Datuk Seri Anwar akan mengadakan konvensyen wanita mengarus perdanakan agenda dan isu wanita esok di Pulau Pinang, tapi menghimpunkan kesemua pimpinan karumi wanita keadilan di seluruh Malaysia. Jadi kiranya kita cuba sebaik mungkin bagi menyasar isu yang dekat bukan sahaja buat segmen anak muda, wanita, warga yang terpaksa terbeban dengan kenaikan cukai tanah dan isu-isu lain. Jadi saya harap pihak media dapat hadir esok ataupun mendapatkan maklum balas terkini tentang konvensyen yang berlangsung, termasuk town hall dengan pakar-pakar bagi menyelesaikan isu terkait dengan wanita. Okey, ada soalan? Ya. Sekarang yang mana sebut pasal PRU, pandangan Presiden ni waktu mana paling sesuai untuk adakan PRU? Mana-mana kerajaan yang bertanggungjawab akan memilih menetapkan tarikh pilihan raya masa yang sesuai tentunya, tapi yang tidak membebankan rakyat. Sebab itu kita agak prihatin permasalahan banjir, dan saya kira kalau keadaan itu lebih terkawal, itu memanglah tentunya
keputusan Perdana Menteri dan wewenang Jabatan Pertuan Agong. Jadi mungkin tahun depan. Tahun depan kan. Sebaik-baik tahun depan. Ya. Okay, ada soalan lain? Mesti dari segi PKS ni ya. Tadi dalam wawancara dengan orang saya baca saya akan meletakkan pimpin utama internet kan. Kursi-kursi so, sebagai contoh lah. Janganlah marah. Kejutan So, sebagai contoh lah Kejutan. si Gombak kan, siapa calon yang sesuai? Ya, kita belum tetapkan siapa calon, tapi saya beri mesej yang jelas. Kursi khianat, apapun alasan dia bagi, salah Anwar ke salah siapa pun, dia khianat. Dan dia tidak pindah berdasarkan prinsip, dia pindah kerana harta dan kerana kuasa. Dan orang yang khianat ini harus ditolak. Dan kita telah arahkan pimpinan umpamanya dalam menentukan calon-calon, mesti calon yang kuat untuk menumbangkan mereka ini. Contoh macam Gombak ni. Ya, tapi kita belum putuskan lah, ya. Sebab kawasan khianat ni ramai juga dalam perbincangan. You cadang saya bertanding di mana? Arau boleh arau. Dia tanya media lah, bukan you. Okey. Okay, soalan lain? Datuk Seri, pandangan Datuk Seri terhadap pembebasan Presiden UMNO mengenai kes rasuah dia. Apakah ini satu bentuk justice yang dikendaki oleh rakyat? Pendidikan kita konsisten. Kalau proses mahkamah itu dilihat adil, maka keputusan hakim itu harus dihormat. Ini tidak bermakna keputusan yang tamat atau muktamad, kerana proses itu mesti harus diikuti. Dalam semua kes-kes sebegini, dia ada peringkat rayuan. Tetapi kalau setakat ini, walaupun ada orang pertikaikan soal envelope dan sebagainya, kita terpaksa akui dan hormat keputusan mahkamah, ya. Tetapi kita mahu peguam negara jalankan tugasnya. You berapa macam mana? Terserah kepada mahkamah. Dalam soal hak dengan batil, salah dan benar, mana ada neutral? Okey, Ada lagi soalan? Datuk Seri yakin ke nanti PKR ni boleh berkembang dengan lebih lagi untuk election? Okey, dia konsisten sejak 2008 kita meningkat tinggi, okey. 2013 itu masa itu kita dapat undi majoriti 52% walaupun tidak dapat tawar kerajaan. 2018 kita menang kerana kursi bertambah, tapi undi popular 51%, rendah sikit daripada 2013. Jadi kita dapat pertahankan prestasi 2013, 2018 dan sekarang dengan semangat baru, saya percaya insya-Allah kita dapat tawan. Apa petandanya? Petandanya kerana pertamanya perpecahan parti-parti dalam kerajaan itu terlalu jelas. Bukan saya kata, Tazim Muhyiddin kata Perdana Menteri Ismail gagal, Perdana Menteri Ismail kata Muhyiddin gagal. Tanya saya, dua-dua gagal. Okey. Jadi kalau begitu, di antara mereka pun enggak gagal, rakyat lebih senang memahami. Okey. Yang berikutnya yang saya katakan positif ialah kerana kita cuba sekarang buat program-program mega di Gombak, di Kuala Pilah, di Port Dickson mega awal, Itu sambutan itu luar biasa, ya. Dia nampak seolah-olah kebangkitan itu dirasakan, bukan dari sekarang penyokong-penyokong tegar kita. Ini dari sekarang kan orang ramai. Isu besar, kos sara hidup, ya, kejatuhan ringgit, kemudian segala bentuk kerusakan akibat daripada rasuah hampir semua jabatan, semua kementerian, ya, dan rakyat terbeban dengan masalah yang lebih berat sekarang. Okey. Mesti natijah perjuangan PKR masih sama macam dulu ataupun sekarang ni bawa level yang berlainan?
Kita tidak menang kerana label. Kita menang kerana dasar yang kita bawa secara konsisten. Kalau orang tanya tapi ada beberapa pelanggaran, itu orang yang khianat dah lompat dah. Tapi orang yang kekal, dia tidak langgar, dia tidak tinggalkan prinsip perjuangan. Kalau ditanya pentadbiran PH 22 bulan, saya sebut ya ada kebaikannya, ada beberapa perubahan, tapi dia bukan kerajaan reform, dan dia tidak diketuai oleh seorang reformer. Jadi saya percaya rakyat boleh faham. Jagaan kena lepas PRU. Jagaan klasik dia orang lepas PRU. Dia bersara. Sebab besar juga kan. Mana dalam sejarah orang khianat bertahan? Fikir. Mana-mana dalam sejarah. Jangan kita remehkan atau pandang enteng sikap, kesedaran orang-orang biasa. Mereka mungkin tidak sepetah itu mengulas dan melakar beberapa kenyataan, tetapi dia ada dalam dhamir dia, dalam sanubari dia, dalam hati nurani dia. Dia tahu apa yang hak, apa yang batil, apa yang benar, apa yang palsu, ya? Dan ini kita harus ketengahkan. Terima kasih banyak. Nanti itu dah satu 4 line tu saya seorang je. Okey, Okey, terima kasih.